Okey, kita sebagai manusia ada opsional. Nak cepat ataupun nak lambat. Jalan MRR2 ataupun highway baru. Nak langgar ataupun tidak. Okey, mari kita bincangkan tentang isu-isu yang hangat tentang highway SUP ini. Hai. Okey, hari ini kami menjemput dua orang tetamu yang menetap di Ceras. Okey, tetamu yang pertama adalah Man dan tetamu kedua adalah Zibala. Itu nama yang diberi. Okey, Man dululah kita tanya. Boleh tak Man ceritakan sikit tentang diri dan menetap di mana dan umur berapa, pekerjaan? Boleh saya mula Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nama saya Muhammad Aiman. Saya berumur 25 tahun. Dan saya menetap di Ceras, Selangor. Okey, Ceras Selangor. Okey, ada apa-apa lagi nak kenalkan diri ke? Tak ada? Itu saja. Okey, itu saja. Okey, kita beralih kepada Zibala pula. Okey, Zibala. Hilang pula dia. Okey, tak apalah. Kita skip Zibala. Okey, tahu tak korang tentang pembukaan highway SUP ni? Bila agak-agaknya buka? Ke atau korang dah pernah naik ke? Tahu sejak pembinaan dan pertama kali naik dalam 5-6 hari lepas macam tu. Okey, 5-6 hari lepas. Okey, Man. Okey, boleh panggil apa? Aiman lah, Aiman. Okey, saya panggil Aiman lah. Tahu tak apa maksud highway SUP ni? Apa stand of SUP, SUKE? Saya kurang faham tentang information lebih tentang highway SUP ni. Cuma yang saya tahu dia adalah satu highway yang mudah ataupun satu jalan lain untuk orang cepat pergi ke destinasi melalui berbanding mengikut jalan biasa. Okey. Okey, tak apalah, saya ceritakan sikit lah. Nampak sangat yang awak tak tahu ni kan. Okey. Highway SUP ni adalah Highway Sungai Besi Ulu Kelang Expressway. Itulah the stand for SUKE, SUP. Okey, highway ni adalah menghubungkan antara Sungai Besi dan Hulu Kelang dengan jarak dia adalah 24.4 km. Okey, yang menariknya tentang highway SUP ni adalah ia ada jalan bertingkat ketiga tertinggi di Malaysia. Yang ketinggian dia 56.4 meter. Okey, highway yang pertama yang ada helicoidal ramp. Kau tahu tak apa helicoidal ramp ni? Okey, tak apa, helicoidal ramp ni dia macam jalan berpusing-pusing tu lah. Okey, last kita pun tak tahulah mana saudara Gigi ni pergi kan. Yang saudara Zibala ni. Okey, tak apa. Aiman pun tak apalah, cukup lah Aimi. Okey. Highway SUP ni dia lalu bersebelahan dengan Bukit Sungai Besi dan juga hutan simpan di Seputih, Ulu Langat. So memang view dia memang lawa lah orang kata kan. So itu adalah tarikan-tarikan yang menarik lah yang ada dekat highway SUP ni. Okey, baru-baru ini ada isu tentang kemalangan di atas highway SUP disebabkan orang berhenti mengambil gambar. Pernah dengar tak Man? Pernah. Isu tu pernah diperkatakan. Diperkatakan, okey. Adakah benda tu satu tindakan yang bertanggungjawab ke atau tak bertanggungjawab? Okey, apa pendapat kau? Pada pendapat saya, isu tu adalah isu yang tidak bertanggungjawab oleh kerana tempat tu adalah laluan perjalanan highway
dan tidak sesuai untuk mana-mana orang untuk berhenti dengan alasan untuk menikmati keindahan. Tak salah untuk mengambil gambar, cuma banyak lagi pilihan tempat yang lain untuk kita mengambil gambar, dan mungkin sesuatu yang baru pada highway tersebut membuatkan orang tertarik dan mencuba sesuatu, dan tanpa melihat apa risiko yang akan berlaku pada tempat tersebut. Dan kemalangan berlaku pada saya, dia adalah tidak bertanggungjawab, dan walaupun dia ada laluan kecemasan, dan laluan kecemasan tu hanya untuk digunakan untuk perkara-perkara yang berlakunya aksiden, tapi bukan berpunca daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti menggunakan jalan itu untuk parking beramai-ramai dan mengambil gambar dengan alasan untuk menikmati keindahan. Okey. Tepat dan padat lah orang kata kan. Okey, adakah orang Malaysia ni hipokrit? Bagi nasihat kat orang tapi diri sendiri yang buat. Okey, macam Aiman ni lah, bagi nasihat kat orang tapi diri sendiri yang buat. Okey, boleh tak Aiman terangkan, adakah orang Malaysia ni hipokrit sebenarnya? Dia, apa soalan tadi? Bagi nasihat tapi diri sendiri yang buat. Diri sendiri yang buat. Dia bagi nasihat tapi diri sendiri yang menanggung risiko tu tak apa. Tapi dia melibatkan orang lain tu agak menyusahkan lah. Kita boleh menasihatkan, tapi dalam nasihat tu ada teladan yang baik untuk kita tunjuk kepada orang, untuk kita tunjuk apa yang buatkan orang tu faham dan sedar atas nasihat kita. Alright. Ada apa-apa nak sambung ke? Dan perkara mestinya tidak perlu dilangsungkan, dan perlu mengelaklah sifat tersebut dalam diri atas nasihat, dan kita akan tunjuk teladan yang baiklah. Okey. Itu saja. So itu saja. Okey, kita terus ke yang bab seterusnya lah. Okey, tahu tak apa maksud emergency lane? Emergency lane digunakan pada pihak-pihak berkuasa untuk menggunakan jalan tersebut, memudahkan mereka untuk sampai ke lokasi yang berada ataupun tempat yang mengalami kemalangan. Okey. Takkanlah kereta, okey, contohlah kereta kita rosak, berhenti untuk 2 minit kat situ. Tak kisahlah berapa minit pun kan. Takkanlah ada orang yang langgar walaupun kita berhenti dekat emergency lane. Kalau ada kereta berhenti dekat emergency lane, apa yang perlu kita buat? Adakah kita perlu laju ataupun langgar ke? Macam mana? Laju atau langgar, itu yang dimaksudkan oleh Tuan Tiga. Dia, konsep dia macam ni. Laluan tu dihaskan untuk pihak-pihak tertentu ataupun kenderaan yang mengalami kecemasan. Tapi jika kemalangan tu tidak dapat dielak, itu mungkin kesilapan ataupun kejadian yang tidak diingini atau yang tidak boleh elak lah, tapi dengan syarat bukan dengan sengaja untuk kita meletakkan risiko kita pada satu-satu tempat tu. Contohnya tanpa sebab kita ingin berhenti dan meletakkan risiko kita di tepi jalan. Kita tahu highway tu adalah satu tempat yang sangat-sangat bahaya,
misalnya kita duduk di emergency lane ke ataupun sedang memandu, tapi kawasan tu adalah kawasan yang bahaya, bukan digunakan untuk perkara-perkara yang boleh semata-mata untuk menyeronokkan diri tapi tidak sedar atas risiko yang dialami. Okey, kalau dalam isu yang orang berhenti kereta ambil gambar dan ada orang langgar belakang, isu tu kalau bagi Aiman, kita nak salahkan siapa daripada isu tu? Adakah nak salahkan orang yang berhenti dekat emergency lane? Contohlah kalau dia betul-betul ada kereta dia tu memang betul-betul rosak dan alang-alang ada pemandangan tu dia ambil gambar. Lepas tu adakah kita nak salahkan orang yang bawa motor dan dia langgar kereta dekat emergency lane sebab orang tu parking kat tepi jalan, dia ambil gambar. So kita nak salahkan siapa sebenarnya? Bagi Aiman lah. Pada saya, perkara tersebut tidak memihak kepada sesiapa yang perlu dipersalahkan sebab kedua-dua mengalami situasi yang berbeza. Yang pertama, kerana keretanya mempunyai masalah ataupun kecemasan dan ia terpaksa memberhentikan kereta pada emergency lane. Dan kedua, pemandu yang laju dan mungkin adakah ia hilang kawalan ataupun kurang fokus atas jalan membuatkan kemalangan tu berlaku. Pada saya tiada perkara yang perlu disalahkan, cuma situasi itu tidak dapat dielakkan bukan dengan cara sengaja. Situasi pertama macam saya cakap, situasi pertama emergency, kereta rosak, dan kedua atas sebab pemandu tersebut. Adakah dia mabuk ke, adakah dia hilang fokus, adakah dia tertidur buatkan kemalangan tu berlaku. So perkara ni pada saya tidak memihak 100% kepada yang memberhenti ataupun yang melanggar. Okey, so pada peribadi masing-masing. So patutnya kita salahkan orang yang buat highway souk ni lah. Boleh tak? Masuk akal tak? Sebab apa? Okey, dia dah tahu jalan tu tinggi. So dia akan nampak view-view yang cantik, bukit tinggi, sejuk. Lepas tu memang akan menarik minat orang Malaysia ni lah. Biasalah orang Malaysia. So sepatutnya boleh ke macam idea tu macam bagi ruang sikit untuk kereta, macam untuk tempat parking kereta ke apa ke untuk nikmati view tu. Sebab biasalah tengok belum apa-apa lagi, baru 3 hari 4 hari highway souk ni dah buka, ada kemalangan. Sebab apa? View dia lawa dan orang berhenti untuk ambil gambar. So adakah kita perlu hadkan untuk mengambil selfie ni? Pada saya mengambil gambar perlu tahu risiko dan apa yang bakal berlaku di tempat tersebut. Kita ambil contoh ada bangunan yang tinggi dan dia menarik minat pendatang untuk mencuba sesuatu. Tapi adakah dia berfikir apakah risiko yang akan dialami, apakah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di tempat tersebut. Kita sendiri boleh fikir tentang kalau kita ambil gambar di tempat yang tinggi dan kurang keselamatan, mungkin sesuatu yang buruk akan berlaku. Macam tu juga highway tu. Pada saya sengaja untuk berhenti dengan tempoh yang lama dan tidak melihat situasi yang berlaku. Mungkin keadaan jalan tu tengah ramai, tengah banyak kereta lalu tu agak tidak sesuai. Mungkin ambil
boleh ambil tapi berpada, ikut masa dan waktu yang bersesuaian lah. Tapi dengan ambil waktu malam lah. Ambil waktu malam lah. Ambil waktu malam tapi berpada lah. Kalau ambil dalam 5 minit, 10 minit, then tak ada apa dan gerak, itu mungkin kesempatan untuk kita lah mengambil apa keindahan alam ni kat situ kan, dengan view yang cantik. Okay. Ada tak jalan penyelesaian daripada isu ini ke, ataupun untuk highway ni ke, yang Aiman agak-agak yang Aiman, kalau Aiman banyak duit ke apa, Aiman orang besar ke, yang Aiman akan buat untuk orang awam boleh nikmati benda tu, ataupun untuk keselesaan pengguna semua? Bagi saya, jika dibenarkan untuk membangunkan sebuah highway ataupun sebuah tempat, saya akan mungkin jika tempat tu khas untuk berjalanan, perkara tu akan perlu dielak lah, ataupun buat kawasan larangan sebab tempat itu tidak bersesuaian untuk mengambil gambar dan bersukaria di atas tempat tersebut lah. Jika kawasan tu khas untuk perjalanan dan bukan untuk mengambil gambar, itu perlu diperketatkan lah supaya tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dan soal kecantikan yang perlu diambil ataupun keindahan baru ataupun tempat baru yang kita nak explore, macam highway tu banyak. Actually banyak tempat yang kita boleh pergi, sepertinya Bukit Ampang, KL highlight view. Mungkin perkara tu sudah biasa bagi orang ingin mencuba perkara yang baru tapi tidak melihat apa risikonya. So pada saya, untuk membuat sesuatu khas untuk mengambil gambar, khas untuk bersukaria, mungkin highway bukan jalannya, tapi banyak lagi tempat yang perlu kita pergilah untuk menikmati hasil yang dibuat. Saya tidak wajar untuk memberi apa-apa kelonggaran di tempat-tempat yang bahaya. Okey. Itu pun adalah salah satu nasihat juga lah. Sebelum kita mengakhiri lah perbincangan ni, Zibala pun tak masuk-masuk lagi. Last Aiman juga yang akan bagi jawapan. Okey. Sebelum kita akhiri perbincangan ni, boleh tak satu soalan. Okey, kalau sekarang ni Highway Suk ni dia tak buka tol lagi, betul tak? Apa dia? Dia tol free lagi kan buat masa ni? Ya. Okey. So agak-agak Aiman, berapakah harga tol dekat Highway Suk ni yang masuk akal lah? Sebab sebab dia, okey, kalau kita nak pergi ke Ampang melalui MRT, kalau pagi lah memang confirm jam 40 minit, 30 minit. So kalau kita menggunakan highway ni 10 minit dah sampai lah. So berapa agak-agaknya anggaran tol yang boleh kerajaan letakkan pada Highway Suk ni? Pada saya, anggaran yang saya letakkan, sebab banyak highway shortcut yang sebelum ni telah dibina, harga dia RM RM2.80 ke RM3.50 mungkin bakal jadi pada Highway Suk akan datang. Oleh kerana pertama, ia akan agak memudahkan. Jika memudahkan kita, dia akan lagi mahal. Perkara yang boleh memudahkan adalah perkara yang mahal, betul. So di situ bergantung pada pengguna, adakah dia orang mahu guna atau mahu guna highway untuk membayar harga yang tinggi
tidaklah tinggi, cuma lebih memudahkan kepada pengguna. Tapi ataupun mereka lebih sanggup untuk menghadap game di laluan bawah. Itu adalah pendapat masing-masing. Ada orang lebih sanggup lalu bawah demi tak lalu tol. Ada orang sanggup spend pada tol untuk perjalanan yang lebih singkat. So saya letakkan pada harga RM2.80 atau RM3.50 atas perkara tersebut lah. Okay. So kalau kita bayar RM2.80 ataupun RM3.50, kita naik highway tu dan boleh ambil gambar lah kat tepi jalan. Tak juga. Okay. Alright lah. Kesesuaian pada tempat dan waktu lah. Kesesuaian pada tempat dan waktu lah. Okay lah. Itu jawapan dia 50-50 untuk orang yang nak berhenti dan orang yang nak lalu lah. Okay, sebelum akhiri perbincangan ni, okay, kali ni barulah betul-betul akhir kan. Ada tak kata-kata nasihat yang Aiman nak bagi dekat penonton kat luar sana ke? So boleh, silakan. Tentang highway ke, tentang selfie ke, tentang nak ambil gambar ke kan. Mestilah dong nasihat lah sikit kan. Orang-orang ni kadang orang kata perak tu tak tahulah macam mana kan. Nasihat ni selagi, kalau pada saya selagi kita nasihat, selagi itulah kita akan buat. Okay. Benda tu tergantung pada diri sendiri. Semua saya nak cakap yang apa-apa perkara yang menyeronokkan kita, fikir tentang risiko yang kita bakal alami. Tak kisah di mana, tempat dan waktu. Fikir tentang apa jua yang bakal berlaku. Mungkin perkara yang tidak diingini bakal berlaku, dan jika tempat tersebut adalah tempat yang fokus kepada perjalanan ataupun perniagaan ataupun apa-apa benda yang melibatkan suatu yang orang kata tidak boleh membawa, orang kata tidak boleh diambil mudah. So benda tu agak perlu dielakkan. So banyak tempat lagi yang kita boleh pergi, banyak tempat lagi yang kita boleh datang untuk mengambil gambar. Jadi terimalah kalau dah buat sesuatu yang berisiko, dan risiko tu akan datang kepada kita. So terimalah dan fikirkan perkara tersebut. Okay. So kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan lah orang kata kan. Okay, kami dari MKR mengucapkan beribuan terima kasih lah kepada Aiman sanggup hadir dan bertukar pendapat. Okay, boleh tak saya nak tolong, saya nak suruh Aiman cakap satu benda lah. Jom berubah bersama MKR. Tangan ke atas sini. Jom berubah bersama MKR. Boleh. Tengok lu orang kiri kanan. Boleh. Okay, cuba try. Jom berubah. Apa itu tadi? Jom berubah bersama MKR. Jom berubah bersama MKR. Okay, kita jumpa lagi pada masa akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Okay, sekian, terima kasih. So, saya Haikal dan terima kasih kepada Aiman yang sanggup meluangkan masa. Terima kasih. Alright, kita akhiri rancangan ini dengan bye.